Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa lakal hamdu ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita boleh berjumpa untuk dan telah kita solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita nak sambunglah kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Di mana malam ini kita akan masuk tajuk yang barulah. Saya rasa last hari tu kita dah habis sambungan tu dah kan? Betul tak? Betul tak? Sambungan tu saya dah baca kan? Dah habis dah kot rasanya. Sambungan tu saya dah ada baca tak? Saya tak tengok YouTube tadi tak habis. Dah kan? Baik, malam ni kita masuk tajuk yang baru. Itulah tajuk yang ujung dah, hampir ujung lah ya. Kita ada babun najasah. Kemudian kita ada babu al-haid. Habis ya? Ada dua bab ni Allah sebut. Babul haidhi wan nifas wal istihadah. Jadi malam ni kita masuk bab yang kedua, terakhir lah ya, itu babun najasah. Bab najis. Ataupun juga disebut sebagai babul aqzar. Najis lah tu ya. Al-aqzar jamak qazir, yang ni najis ya, jamak qazir. Baik. Di sini saya notakan najis tu ada tiga, mughallazah, mukhaffafah dan mutawassitah. Ini dia panggil pembahagian najis ya. Kategori najis ataupun klasifikasi najis. Pasal nota yang simple kan, mukaddimah pun tak ada, terus masuk kepada point. Sebenarnya babun najasah bersabit dengan bab kenajisan ni. Dalam buku-buku fiqh kebiasaannya ulama akan memukaddimahkan dengan beberapa perkara lah ya. Pertama ialah wujub izalatin najasah. Hak tu hak perlu kita tahu, hak nombor satu sebenarnya. Pasal apa kita nak kenal belajar bab najis? Mesti ada sebab dia. Betul tak? Sebabnya ialah kita wajib menyucikan najis. Itulah sebabnya wujub izalatin najasah. Itu biasalah mukaddimah lah ya. Ataupun hukum menghilangkan najis, wajiblah. Terutama bila kita nak melakukan ibadah kepada Allah yang tidak sah jika ada ia. Ada sebagian ibadat dia mensyaratkan kita bebas daripada najis. Of course lah semayang. Tawaf umpamanya ya. Kerana tawaf juga adalah semayang. Jadi wajib menghilangkan najis. Wajib membersihkan diri, pakaian atau tempat kita nak ibadah tu daripada najis. Kenapa wajib? Sebab ada perintah supaya kita membersihkan diri dan hal-hal seumpama itu daripada najis. Ya. Secara umumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat keempat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya. Kata Allah, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun dan sampaikanlah berita. Ya, qum fa'anzir. Kan kita belajar Bashir dan Nadhir. Dua tu adalah sifat Rasulullah SAW ya. Yang penting juga. Ya. Dan dalam banyak-banyak sifat Nabi, kalau kita belajar dalam akidah lah ya. Tak tahulah aku belajar akidah sifat 20 belajar ke tak sifat tu. Biasanya 4 sifat je, wujud, amanah, tabligh, fatanah. Betul tak? Kau tak belajar? Tak belajar sifat 20? Siapa tak belajar? Tak sah iman tu.
Katanya lah, saya tak tahu dah kot. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, sifat wajib bagi Nabi. Mungkin kok basic je kot. Sebenarnya banyak lagi sifat yang wajib bagi Nabi. Al-bisyaratu wan nazarah, memberitahu berita gembira dan berita sengsara juga wajib bagi Nabi. Kalau dia tak sampaikannya itu, dia tak buat kerja dia. Jangan dia ingat sifat wajib Nabi 4 saja. Macam sifat 20 jugalah. Jadi ingat sifat Allah 20 saja. Allah ada banyak attribute, sifat-sifat dalam Quran, dalam hadis Nabi kan. Mungkin sifat ada hubung kait dengan ilmu kalam lah tu ya. Baik. Kat mana tadi? Qum fa anzir. Bangun dan anzir. Bagi tahu berita sengsara. Yang ni bagi orang yang engkar dan tak mau menerima Rasulullah ataupun ajarannya. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu besarkanlah dia. Ya, kalau kita belajar bab sembahyang esok, dalil kita wajib bertakbir. Bila kita sembahyang kan wajib takbir, Allahu akbar. Tu dalilnya pun dalam Quran. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu. Kan kita masuk sembahyang kan takbir dulu kan. Itulah dalilnya. Ayat lain saya tak tahu lah kot. Tapi setahu saya kalau dalil takbir ayat Quran tu sajalah ya. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu. Ya. Kita bila sembahyang besarkan niat. Kau besarkan Allah tu. Ya. Masa duk cari niat tak jumpa-jumpa. Kat mana niat? Kan. Baik. Punya nak tahqiq niat kan. Bahas hafal umat. Akhirnya jumpa niat. Tapi maksud kepada takbir tak jumpa. Mana tadi? Wasiyabaka fatahhir. Wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu besarkanlah dia. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah ia. Walaupun Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita membersihkan pakaian, tapi ia tertakluk kepada semua perkara yang bersabit dengan pembersihan daripada najis. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, yakni daripada najis. Ya. Dan of course lah bukan pakaian saja. Di kita, tempat kita dan seumpamanya. Itu dalilnya. Kalau hadis Nabi banyaklah ya. Dalam hadis Imam At-Tabrani dan selainnya daripada Anas bin Malik, kata Nabi, tanazzahu anil baul, hendaklah kamu bersuci ataupun menyucikan diri daripada al-baul, kencing. Fa inna amma ta'azabil qabri minhu. Hadis ni kalau kita buka mana-mana buku fiqh, mana-mana mazhab pun mesti dinukilkan. Ya. Di mana perintah Rasulullah supaya kita membersihkan diri dan pakaian daripada al-baul, air kencing. Ada tempat juga ya. Tanazzahu anil baul, bersihkanlah daripada kencing. Perintah kan. Perintah tu wajib. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Ya. Baris pun nak baca betul-betul juga. Kan ni zaman orang cari salah aja kan. Salah kita bagi satu patah pun dia jadi isu juga. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Kerana sesungguhnya sebahagian besar daripada azab kubur ialah daripada al-baul minhu, yakni daripada kencing lah. Ya. Boleh jadi dia kencing tak basuh. Kencing tak basuh kan. Di sisi majoriti lah ya, sebab sebagian ulama kata tak wajib kencing, tak wajib basuh pun. Selagi mana air kencing tu tak pergi jauh daripada tempat dia keluar. Umpama yang standard dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi lah kita kata, istinja tak wajib. Majoriti kata wajib lah. Hambali baik, Maliki baik, Syafi'i baik. Kalau kita kencing atau kita berak tak basuh, tak sah sembahyang. Dan berdosa. Saya pernah baca dulu hadis Ibnu Abbas. Nabi kata orang ni tak kencing. Macam tu lah cerita dia. Jadi wajiblah di sini majoriti bersandar pada hadis itu. Dan mungkin ada hadis-hadis atau sandaran yang lain. Tapi Abu Hanifah dia kata tak wajib. Ya. Selagi mana dia tak pergi jauh lah. Kencing tak basuh tak apa. Tapi dia tak pergi lebih daripada kemaluan kita. Kalau kemaluan lelaki, zakar tu lah. Dia tak pergi lebih daripada hasyafah. Mana
Kan biasa kita kencing, mana ada pergi jauh, kat situ je. Kan. Kecil-kecil getak sikit dah. Selesai. Tak payah basuh, kan. Sah sembahyang dia kata. Pasal dia tidak wajib, kan. Tapi jangan ikut pula. Saya bagi tahu maklumat ni nak supaya kita tahu. Adalah maklumat sikit pendapat para ulama ni. Kan? Tapi jangan buat macam tu. Sebab majoriti kata wajib. Ha? Dan Nabi pun kata tanazzahu anil baul. Sucikanlah daripada kencing. Sucikanlah tu termasuk beristinja juga. Of course lah hadis Ibn Abbas yang saya pernah baca dulu pun merujuk kepada istinja. Mana kita kena istinja lah ya. Nampak? Berak pun sama juga, istinja tak wajib dia kata. Selagi mana dia tak keluar daripada halaqatid dubur. Punggung kita tu tempat keriput tu. Selagi tak pergi jauh, dia tak wajib. Tapi majoriti kata wajib lah. Dan siapa-siapa yang tidak beristinja, tidak sah ibadahnya, tidak sah sembahyangnya. Ya? Dan dia berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita wajib lah ya. Wajib bersuci daripada najis. Wajib mensucikan diri, pakaian ataupun tempat untuk kita buat ibadah daripada najis. Hukum dia wajib lah ya. Tanazzahu anil baul fa inna ammati azabil qabri. Azab kubur banyak datang daripada al-baul. Jadi boleh jadi dia kencing tak basuh satu. Ya, walaupun ada ulama kata basuh kencing tak wajib, tapi majoriti kata wajib. Dan jika kita tak basuh kencing, boleh jadi tertakluk kepada hadis itu. Ya. Dan boleh jadi juga dia kencing, air kencing dia kena pakaian dia. Kan? Maka tak sah lah ibadahnya. Ya. Sebab itu Nabi kata bila nak kencing cari tempat yang lembut. Idza bala ahadukum falyartad. Macam hadis tu. Idza bala ahadukum falyartad li baulih. Hadis Abi Daud. Hadis Abu Sarjas. Nabi kata jika seseorang, hadis Abu Hurairah. Jika seseorang itu kencing, hendaklah dia kencing di tempat yang lembut. Untuk apa? Supaya air kencing itu tak ngecik balik lah kena pakaian kita. Ya? Samalah kalau kita dah tanda pun, memanglah kita kencing dalam lubang tu kan. Kadang-kadang air kencing tu jatuh tempat keras tu, dia akan percik. Jadi pastikan air kencing tu jatuh tempat air tu. Jadi dia tak adalah mengecik sangat. Kan? Kadang-kadang kita nak jaga kaki seluar kita lipat. Itu satu benda yang bagus ya. Satu benda yang bagus. Ya? Ataupun kita tarik sikit kaki seluar bagi naik. Sebab biasa kalau kita keluar tanda nak basuh kaki atau seumpama, tak naklah air itu mercik. Walaupun tidak najis. Tapi kita tak nak pakaian kita tu jadi basah sikit, tak mahu ya. Itu satu benda yang bagus. Jadi boleh jadi dia kencing tak basuh, jadi najis tu kena pakaian dia. Maka tak sah lah ibadah. Maka Allah Ta'ala kata, وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ. Sucikanlah pakaianmu daripada najis. Kalau sikit-sikit ustaz, sikit-sikit tak apalah. Pasal air kencing yang sedikit, yang mercik-mercik jugalah. Dia panggil rasyashul baul. Ya, itu dimaafkan. Ya. Hatta dalam standard mazhab Syafi'i yang dinukilkan oleh Az-Zuhaili dalam Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Standard mazhab Syafi'i itu, beliau memasukkan rasyashul baul, percikan-percikan kencing yang sedikit, minan najasat al-ma'fu anha, najis yang diberi kemaafan. Kalau percik banyak sangat apa kita nampak, itu tak boleh lah. Kecil, ini percik sikit-sikit, dimaafkan ya. Pasal najis pun ada dimaafkan juga. Ada orang mungkin lepas dia kencing, mungkin dia ingat ada ngecik kot, dia pun cium ada bau hancing. Maka hendaklah dia merinjih-rinjihkan mana bagi hilang yang hancing itu. Tapi tak payahlah cium, asal kencing je cium, asal kencing je cium, kan? Mana tak perlu pun kalau dia tercium ada bau hancing ya. Tapi kalau dia rasa percik, dia pergi cium, tak ada bau, maka dimaafkan. Hatta kalau percik sikit pun, kalau ada bau sikit-sikit pun, saya kira dimaafkan juga. As long as dia sedikit. Mana tak perlu cium pun, tak perlu cium-cium. Kan? Ada juga orang mengajar, dia kata, kencing semayang sekarang ni banyak orang tak, dia kata, dia kata orang sekarang ni semayang banyak tak sah. Sebab lepas kencing, air kencing dia keluar. Kalau tak percaya, cuba cium seluar dalam, dia kata lepas kencing. Pergi cium buat apa? Kan?
Mesti bau lah kadang-kadang tu. Sebab kadang dia keluar juga kan. Kalau setitik pun dah ada bau. Tak perlu. Itu dia panggil takalluf. Kalau kita dah kencing, kalau kita dah istibrak, dah urut kemaluan kita 3 kali, that's it. Hatta kalau kita ikut sebagai ulama macam Al-Imam Ibn Taymiyah, tak payah urut pun. Kencing dah basuh. Habis hak keluar-keluar tu, dimaafkan. Kerana dia termasuk dalam umumul balwa. Benda yang susah nak dielakkan. Sementara hadis-hadis pasal istibrak tidak sahih. Hadis urut kemaluan tak sahih. Idza bala hadukum falyantur zakarahu salasan. Hadis Abi Daud ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu tidak sahih. Jadi kata istibrak tu tak perlu mengurut-ngurut kemaluan. Bahkan dia kata bid'ah. Mengurut kemaluan bid'ah dia kata lah. Tapi jangan ikut pula. Saya bagi info je ni. Jangan sebelum ni kencing urut, lepas tu dah tak urut dah. Urut 3 kali je. Jangan lebih pula. Jadi was-was pula. Kan? Dan tak perlulah nak berdehem atau seumpamanya. Tapi tak salah. Ya. Ada sebagai katanya ada sebagai ulama kata berdehem. Tanahnu boleh. Okeylah, tak apa lah ya. Tapi jangan sampai tahap membawa was-was lah ya. Kalau asal kencing je berdehem, asal kencing je berdehem, asal berdehem je kencing. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai tahap was-was. Kalau was-was, tak bagus lah ya. Dan itu antara illah atau sebab kenapa Al-Imam Ibn Taymiyah kata tak perlu urut dan seumpamanya. Pasal dia kata pertama tidak ada nah yang sahih. Yang kedua boleh bawa was-was. Kan? Kadang-kadang orang tak cukup dengan 3 kali urut. Nabi kata urut 3 kali je. Berapa kali kita urut? 10 kali. Urut. Dia kata tak perlu. Dia lah kata. Macam tu itu pendapat dia lah ya. Baik. Balik daripada yang tadi. Kat mana tadi? Kat mana Syekh perlu ada urut tu? Lupa. Jadi tanazzahu 'anil baul fa inna amata azabil qabri minhu. Banyak lagi hadis yang lain, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi SAW tengah semayang bersama sahabatnya. Tiba-tiba di tengah semayang Nabi membuka kasutnya dan Nabi letak di sebelah kiri. Ya, sallan Nabi bi ashabihi fa khala'ana alaihi falamma ra'an nasu dzalika alqawni alahum falamma shalla qala ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum qalu ra'ainaka alqaitana alaika fa alqaina ni'alana faqala nabi atani jibril fa akhbarani bi anna fihi ma qazaran. Abu Sa'id kata Nabi sembahyang pada sahabat, Nabi buka kasut letak sebelah kiri, kami pun tengok begitu, kami pun buang kasut. Ikut Nabi betul lah, Nabi buang kasut, depa pun buang kasut juga. Kan? Bila habis sembahyang Nabi kata pasal apa kau orang buang kasut? Sahabat kata kami buang kasut sebab kami lihat kamu buang kasut. Sahabat memang dia ikut je Nabi, especially dalam hal sembahyang ni. Kalau Nabi buat macam tu lah. Kan? Nabi sembahyang Zuhur 2 rakaat. Nabi salam. Pakat salam habis. Tak ada tegur subhanallah apa. Tak tahulah kot, sebelum tu tak ada syariat tu, tak ada lagi. Tapi sebab takut-takut tengah sembahyang, turun syariat, dikurangkan sembahyang. Pasal Nabi kan menerima wahyu. Takut-takut wahyu mari masa sembahyang. Jadi ikut je lah kan. Tapi bila tahu benda ni Nabi lupa, Nabi sembahyang balik tambah lagi 2 rakaat. Sama kes ni pun, takut-takut tengah sembahyang, Nabi terima wahyu, suruh buka kasut. Pasal Nabi sembahyang pakai kasut. Kan? Sebab tu Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam Tuhfatul Zakirin dia kata antara sunnah yang orang jarang amal lah, iaitulah solat dengan memakai kasut. Tapi kita jangan masuk surau pakai kasut pula, kan? Masuk masjid. Maksudnya bila kita pergi camping, pergi mana-mana, kita nak sembahyang, digalakkan kita sembahyang dengan kasut. Ia adalah sunnah Rasulullah SAW. Masjid surau ni tengok keadaan lah ya. Keadaan sekarang memang tak membenarkan. Keadaan dulu lain. Tapi di tempat-tempat yang lain. Sunnah Rasulullah sembahyang dengan kasut. Ya. Lagi pula ia menunjukkan kemudahan Islam. Islam ni very easy. Pakai kasut pun boleh sembahyang. Pakai selipar pun boleh sembahyang. Kan? Kau ada najis ustaz? Tengoklah kalau ada najis. Basuh. Kalau tak ada, sembahyang. Sebelum ni dah pernah pijak najis. Tak basuh pun.
Ataupun bila nak sembahyang, cium kasut tu. Tak payahlah cium. Tengok ada tak ada je. Kan? Iza dakhala ahadukumul masjid falyaqlab na'lai fa in kana fa in ra'a fihi azan falyamsahu bit-turab fa inna lahu tahur. Nabi sebutlah hadis Abi Daud, kalau kamu nak masuk masjid daripada Abi Hurairah, kamu tengok kasut kamu, kalau ada najis, sentar-sentarkan dengan tanah, ia adalah suci, Nabi kata. Kan? Nabi pun tak suruh basuh, sentar dengan tanah saja. Kalau ada, kalau tak ada tak apa. Kan? Sebab bumi ni kan ejen pembersih, dia macam air juga. Bumi, saya dah pernah baca hadis Jabir tu kan. Jadi boleh sembahyang kasut. Jadi hadis itu, jadi Nabi kata, tengah sembahyang tadi Jibril datang beritahu aku yang di kaki aku ada najis. Aku buka lah kasut tu. Aku letaklah sebelah kiri. Kan? Maka di atas hadis itu menunjukkan bahawa wajib membersihkan pakaian kita juga daripada najis. Ya. Hak kencing tadi badan. Tanazzahu 'anil baul fa inna 'ammati azabil qabri. Sucilah daripada kencing. Azab kubur datang daripadanya. Itu lebih kepada dirilah ya. Hak ni kepada pakaian. Tempat juga kena suci juga. Wajib membersihkan tempat untuk kita sembahyang. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran pun ada sebut. Macam mana ayat tu? Antahira. Macam mana ayat tu? Saya lupa lah. Macam mana Syekh? Buka-buka Syekh. Surah Al-Baqarah. Cerita Nabi Ibrahim tu. Bila dia buat Kaabah tu. Antahira baiti li ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud. Mula-mula tu ana lupa. Macam mana ayat tu? Type tu je. Li ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud. Antahira, tak apalah ana ambil ujung je. Antahira baitiya li ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud. Allah Taala memerintahkan Nabi Ibrahim AS supaya membersihkan Baitillahil Haram. Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf dan untuk orang-orang yang sujud. Ya. Walaupun ayat ni khusus kepada Baitillahil Haram. Tapi Baitillahil Haram adalah masjid. Tempat solat. Jadi, mana-mana tempat solat, of course lah masjid mesti bersih daripada najis. Tempat nak solat tu. Ya, mesti bersih. Jadi badan kita mesti bersih daripada najis. Kita istinja, ya, dan tak ada najis-najis terkena badan kita. Pakaian kita pun kena bersih daripada najis, ya. Melainkan najis-najis yang dimaafkan. Tempat ibadah kita juga mesti bersih daripada najis. Kalau kita sembahyang, tempat mana tak boleh ada najis tu, ataupun bila ada najis jadi tak sah sembahyang? Tempat ada kontak dengan badan kita lah. Kalau kita sembahyang, kan, memang ada najis. Tapi najis tu tak kena badan kita. Tak kena area badan kita. Dia tak memudaratkan sembahyang. Kan? Macam Nawawi kata lah, bila kita sembahyang, najis ada di hadapan kita. As long as kita tak sujud atas najis tu, tak kena badan kita, tak kena tangan kita, tak kena kaki kita, dia tidak membatalkan solat. Jadi tempat kita sembahyang maksudnya tempat kita berdiri, tempat kita sujud, kita letak tangan, letak kaki, letak kepala tu, area tu tak boleh ada najis. Tak apa kita sujud, sebelah kepala kita ada najis. Sah tak? Sah. Tak kena kepala kita pun, tak kena tempat sujud tu. Ataupun kita berdiri, kan, kat sebelah kaki kita ada najis. Kan? Suku inci je. Sah tak? Sah lah. Dia tak kena kaki kita. Hatta kalau di tengah kangkang kita pun, kalau tak kena badan kita semasa kita berdiri, semasa kita duduk, maka dia tidak menjejaskan sahnya sembahyang. Ya? Kerana yang dimaksudkan dalam tempat kita sujud, tempat kita sembahyang ialah tempat kita kena tu. Bila kita sembahyang. Sama ada kena badan kita atau kena pakaian kita. Kan? Walaupun dia dekat dengan kita, walaupun berada di sekitar kita, tapi badan kita tak kena, pakaian kita tak kena, maka tidak menjejaskan solat. Sah lah ya. Dia jangan ada tempat kita sembahyang, mana tempat kita berdiri, kaki kita. Dan pakaian kita sekali lah. Kadang tak sentuh kaki kita, tapi sentuh hujung pakaian kita. Tak sah lah.
Nampak? Baik, itu dia perkara yang pertama. Wajib berlepas diri daripada najis. Pada diri, pada badan dan juga pada diri, pada pakaian dan juga pada tempat ibadah. Ya. Itu kalau kita semayang di rumah kita, dia orang kata apa? Tak wajib lah. Tapi kalau najis dalam masjid, tempat-tempat semayang macam surau ni wajib dibersihkan. Walaupun tak ada orang semayang pun. Kalau rumah kita lain lah, tempat kita nak semayang tu je wajib bersih. Tapi lain pada tu, kalau ada najis tak wajib dibersihkan. Dan tak menjejaskan ibadah semayang kita pun. Tapi kalau masjid, surau, wajib lah. Pasal membersihkan masjid daripada najis adalah wajib. Bukan kerana semayang tu, kerana masjid tu sendiri. Ya. Macam ayat yang Allah Ta'ala sebut tadi lah ya. Dia bukan dalam konteks semayang, dia dalam konteks tempat tu. Baitullahil Haram, dia masjid, maka dia perlu dibersihkan. Masjid-masjid biasa tak boleh ada najis lah ya. Sebab tu orang ada haid tak boleh masuk masjid, sebab dia bawa najis. Darah haid sepakat ulama najis. Walaupun ada khilaf lagi lah ya. Saya dah bahar dulu masa berhaid belum bahar. Masa dulu masa mandi wajib tu dah sebut benda tu. Orang haid masuk masjid kan. Kalau dia tak boleh jaga darah haid, sepakat ulama tak boleh masuk. Tapi kalau dia boleh jaga, ada khilaf. Bahagian membenarkan, sebahagian tak membenarkan. Baik. Masjid tadi ya. Masjid lain ya. Masjid mesti dibersihkan secara mutlak. Amaran Nabi bibina'il masjid wa an yunazzaf wa an yutayyab. Selain pada ayat Quran tadi, hadis Nabi adalah beberapa hadis yang Nabi suruh bersihkan masjid ya. Kata Aisyah, Nabi suruh bina masjid, Nabi suruh dibersihkan dan Nabi suruh dia diwangikan. Ya. Jadi wajib. Dan tak boleh bawa najis yang kat luar masuk dalam masjid. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, diharamkan membawa najis masuk ke dalam masjid. Macam mana dia kata tu? Dilarang membawa masuk ke dalam masjid jika ia bimbang mengotori masjid. Tapi kalau boleh dijaga najisnya, harus. Itu kata An-Nawawi. Fa in amina jaza. Mana nak bawa masuk macam anak kita lah, pakai pampers kan. Kadang ada kencing dalam tu. Nak masuk masjid kena buka tau. Sebaik-baiknya buka, tapi kalau tak buka tak apa. As long as dia punya pampers tu tak mengotorkan masjid. Kalau boleh buka bagus, kalau tak buka pun tak apa. Ikut kata Nawawi itulah. Dia sama juga dalam konteks haid tadi lah ya. Kalau dia tak boleh jaga haid, sepakat ulama tak boleh masuk. Tapi kalau dia boleh jaga, ulama tak sepakat. Tapi majoriti kata haram lah ya. Secara amnya, walaupun jika dibahas dalil satu persatu, pendapat yang kata harus tu juga ada hujah yang bagus. Baik. Itu bab mukadimah lah ya. Pertama, wajib membersihkan diri daripada najis ya. Itu nombor satu sekali. Yang kedua yang perlu kita tahu juga, al-aslu fil asya' at-taharah hatta tasbut an-najasah. Itu paling penting juga. Pertama, wajib membersihkan daripada najis. Yang kedua ialah asas-asas sesuatu itu suci, melainkan jika dibuktikan ia najis. Dia satu kaedah yang besar dalam syarah. Ya. Selain ia merujuk kepada hadis Nabi SAW dan ayat Quran, ia juga merujuk kepada hadis yang pernah saya baca pada tuan-tuan dulu. Al-ardu kulluha masajid illa al-maqbarah wal hammam. Hadis Jabir dalam Sahih Muslim tu kan. Ini hadis Jabir dan hadis Abi Daud. Nabi kata wa ju'ila lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku masjid semua suci. Dijadikan bagiku semua bumi adalah suci. Kan? Siapa-siapa yang masuk waktu semayang, Nabi kata semayanglah. Bumi ni asal dia suci. Ya? Sama juga, bukan bumi saja. Di atas hadis itu merujuk juga kepada merujuk juga bahawa semua benda adalah suci, melainkan jika dibuktikan najis. Macam bumi tadi lah. Nabi kata asal-asal bumi itu adalah suci. Ya? Maka semayanglah.
Itu kelebihan Nabi kita berbanding Nabi-Nabi yang lain. Kalau Nabi dulu tak. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, umat terdahulu dia terbalik. Asal-asal bumi itu najis. Melainkan jika dibuktikan ia suci. Oh, susah tu. Kita senang. Asal-asal bumi itu suci. Melainkan jika ia dibuktikan najis. Ya. Samalah dalam hal-hal yang lain. Ya. Asal-asal pakaian itu suci. Melainkan dia dibuktikan najis. Jadi, kalau tak ada najis, okey. Dan jangan dicari-cari lah. Kan? Al-aslu fil asya' at-taharah hatta tasbut an-najasah. Setiap perkara itu adalah suci melainkan jika sabit najisnya. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla kata beliau, man idda'a najasatan falam yusaddaq hatta ya'ti bidalil binassin Qur'ani au sunnah sahihah. Kata Al-Imam Ibn Hazm, kalau orang tu mendakwa najis, jangan dibenarkan dia. Melainkan jika dia membawa dalilnya. Dalil ni makna bukti lah, kan? Saya tu post dalam Facebook pasal dalil. Saya kuliah sejam lah, tapi ada saya sentuh pasal dalil sikit. Masuk dalam tu, bergaduh-gaduh dalam tu. Tanya Karudin lah, dia pun masuk jawab juga. Pasal dalil pun nak kecoh. Allah, sentuh sikit je kan? Allergic sangat, sensitif. Dalil pasal apa? Pasal banyak orang jahil. Cerita gitu je. Ataupun orang yang mungkin ada ilmu lah, tapi tak melihat kepentingan dalil. Sorry to share lah. Biasanya sorry to share lah, aliran tradisional lah kan. Dia pun tak payah dalil. Lepas tu kadang ada setengah merepek juga. Tak ada dalil, memang banyak merepek lah. Tu cerita dia. Baik. Sahabat Nabi pun ditanya dalil, takkan kita apalah sangat. Kan? Takkan Tok Guru, Tok Lebay, Tok Syekh, Ustaz. Merepek semua. Mana tadi? Kata, kerana apa? Ibn Hazm kata, sesiapa yang mendakwa najis, hendaklah dia tidak dibenarkan. Melainkan dia membawa dalilnya, yakni buktinya. Dalil-dalil ni buktilah. Dalil ni madalla ala syai'. Al-mursyid ila al-matlub, tu makna dari sudut bahasa dia. Ada juga tanya dalil, tanya balik. Dalil tu apa? Dari sudut bahasa apa gitu gini. Orang nak dalil bagi je lah. Nak soal dia dalil bahasa, dalil syarak buat apa? Menyusah-nyusahkan. Saja nak complicate the issue. Baik. Jadi dalil ni makna bukti. Kalau orang tu kata benda ni najis ataupun ada najis pada dia ataupun begitu ataupun begini, Ibn Hazm kata jangan kamu benarkan. Melainkan jika dia membuktikannya. Sama ada dengan nas Al-Quran ataupun dengan sunnah Nabi yang sahih. Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Al-Fatawa juga menegaskan benda yang sama. Al-asya' dia kata ittafaqal fuqaha ala anna al-a'yan ala taharah hatta tutahaqqaq najasatuha. Itu kalam dia dalam Majmu' Al-Fatawa. Telah sepakatlah para ulama bahawa sesuatu ain, sesuatu benda itu adalah suci, melainkan jika dia ditahqiqkan najisnya. Mana bukan syak, bukan agak-agak, betul-betul benda tu ada najis. Barulah kita kata benda tu ada najis. Kalau tidak, dia kekal di atas kesuciannya. Ya? Kalau Allah Ta'ala buat asal-asal benda itu najis, melainkan dibuktikan dia suci. Susah kita. Kan? Salah kita. Tapi nasib baik Allah Ta'ala buat macam tu. Pasal Nabi katalah hadis Muslim, inna dina yusrun. Hadis Bukhari ya. Agama ini mudah. Sama juga bila kita kata agama ini mudah, ada orang tak suka juga perkataan tu, takut orang ambil mudah. Kan? Simplify lain, oversimplify lain. Bila kita kata agama itu mudah, bukan oversimplify, itu simplify. Kan? Cara bahasa pun dah jelas. Baik. Mana tadi? Dua kan? Sama juga Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menegaskan benda yang sama. Jadi kita boleh kata ijma' seluruh ummah bahawa sesuatu itu adalah suci melainkan dibuktikan najisnya.
Very easy. Ya. Dua. Tiga, apa lagi? Dua tu cukup lah mukaddimah dia, ya. Baru nak masuk bab najis lah, ya. Najis ada tiga jenis. Mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Ada orang kata ni pembahagian atau perkelasan dalam mazhab Syafi'i sahaja. Tidak tepat. Kerana perkelasan ini juga ada dalam mazhab-mazhab yang lain. Hatta Imam Abu Hanifah rahimahullah dan ulama-ulama Hanafi juga membahagikan ada mughallazah, ada mukhaffafah. Mutawassithah tidak ada. Tapi masih ada prinsip mukhaffafah, mughallazah. Mukhaffafah, mughallazah. Ya. Dalam mazhab yang lain, umpama mazhab Imam Malik juga ada idea sedemikian. Walaupun mereka berbeza-beza definisinya. Imam Syafi'i of course lah, ya, mazhab ini membahagikan kepada tiga, bukan dua. Dia tambah lagi, mutawassithah. Ya. Al-Imam Abu Hanifah dia kata mughallazah ni ialah najis yang ada nas dan tidak bercanggah dengan nas-nas yang lain. Makna jika ada suatu nas yang menunjukkan sesuatu itu najis dan tidak ada nas lain yang menyanggahinya, maka dianggap sebagai najis mughallazah. Najis besar. Contohnya air kencing, al-baul ataupun al-ghaid, berak, najis, tahi. Ada nas yang mengatakan ia najis dan tidak ada nas yang menyanggahinya, maka dia kata itu mughallazah. Kencing, berak, darah, itu semua dia kata mughallazah. Darah tak, darah ada percanggahan sikit. Mukhaffafah selain daripada tu lah. Dia very simple. Ada sebagian ulama pula dia kata najis mughallazah ni najis yang diijma'kan. Adapun najis mukhaffafah ialah najis yang berlaku khilaf padanya. Sebab hak ijma' ni lebih sedikit berbanding yang tidak diijma'kan. Hak ulama sepakat hak mana najis, sebenarnya lebih sedikit berbanding hak tidak sepakat. Banyak orang tak sepakat. Kalau kita ikut dalam buku-buku fiqh, menurut ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW yang disepakati ni saya ingat tidak banyak. Tapi hak tak disepakati banyak. Hatta dalam mazhab Syafi'i dinyatakan ada 12 najis kurang-kurangnya. Kedua-dua belah itu yang sepakatnya hanya 3 atau 4 saja. Yang lebih itu tidak sepakat. Nanti kita akan jelaskan. Baik. Mazhab Syafi'i dia lain pula. Mughallazah ni anjing dan babi. Rajin berak lah. Pasal apa berak? Kerana ia merujuk kepada cara pembersihannya. Berak lah kan, nak kena cari tanah. Jadi dia kata berak lah. Mughallazah. Mukhaffafah, najis yang ringan. Air kencing. Budak-budak lelaki bawah umur 2 tahun tak makan selain daripada susu ibu. Ya. Tak wajib dibasuh tapi direnjih-renjih sahaja. Itu masuk mukhaffafah. Najis juga. Kita ada cucu umur 2 tahun lah contohnya. Dia kencing atas kaki kita. Kita tak basuh pun, kita renjih saja. Tak apa. Pasal ia najis yang dimaafkan. Sebagian kata tak najis. Tapi yang standard dia najis yang dimaafkan. Ya. Syarat dia budak lelaki bawah umur 2 tahun dan dia tidak makan selain daripada susu ibu. Susah juga ya, bawah 2 tahun tak makan melainkan susu ibu. Mana ada? Kan? Doktor pun 6 bulan dia bagi. Lepas 6 bulan dia benarkan. Tu doktor, banyak orang duk ikut. Kita dulu lahir-lahir mak kita dah suap dah nasi. Kan? Anak kita pun umur apa hari mak kita dah suap dah sikit-sikit. Nestum lah. Tak boleh lah. Dia mesti susu saja. Mutawassithah selain daripada itu, selain daripada anjing, dan babi, selain daripada air kencing budak lelaki bawah 2 tahun tak makan melainkan susu ibu. Ummu Qais radhiyallahu taala anha dia bawa anak dia kepada Rasulullah. Sahih Bukhari. Kemudian cucu dia kencing, anak dia kencing atas paha Rasulullah. Rasulullah dia mesra dengan budak ni, kan? Atat ila Rasulillah bibnillah saghir. Fa akhazahu Rasulullah fa ajlasahu fi hijrihi fa bala ala thawbi. Fa da'a bima'in fa nadahahu wa lam yandahu. Dia kencing atas paha Nabi, Nabi ambil, Nabi tak tariba, kan? Kemudian dia kencing atas paha Nabi. Nabi pun ambil air, Nabi rinjih-rinjih, Nabi tidak membasuh, ya. Ada lagi hadis Abu Samah, hadis Ali bin Abi Talib. Tapi nak merujuk itu hadis mukhaffafah. Selain daripada mughallazah, anjing babi, selain daripada mukhaffafah itu mutawassithah. Mutawassithah banyaklah ya.
Majoriti najis ni mutawassithah. Dalam mazhab Syafi'i lah ya. Baik, pertama najis anjing dan babi. Itu mughallazah. Najis anak kecil lelaki yang tidak minum dan makan selain susu ibu, itu mukhaffafah. Selain dua najis di atas, itu mutawassithah. Mutawassithah ni banyak lah ya. Kencing kita, berak kita, darah. Tak kisahlah darah kita, darah haiwan. Ya. Melainkan darah-darah yang sedikit sangat. Macam darah nyamuk. Darah nyamuk darah juga. Najis juga sebenarnya, tapi dia dimaafkan. Kan? Betul, kalau kita pukul nyamuk ada darah. Tak basuh tak apa, boleh semayang. Jalan-jalan terpijak nyamuk. Darah kan? Ataupun tengah semayang, pop, darah. Alamak. Semayang je, tak apa. Ya? Dia najis yang dimaafkan. Pasal itu disebut darah, darah apa dia panggil? Dia panggil dam nafs ma la sa'ila lahu. Darah haiwan yang tidak mengalir. Darah nyamuk tak mengalir dia kata. Jadi berbeza dengan haiwan yang darah dia mengalir. Kalau lembu kan, dia luka, keluar darah mengalir. Macam manusia lah. Tapi kalau nyamuk, kalau cicak, dia darah tak mengalir. Maka tak apa. Haiwan-haiwan yang kecil lah, terutamanya. Ya. Kita berjalan-jalan masuk surau, terpijak tahi cicak. Kalau sebelum sembahyang, maybe kita pergi basuh. Tak rela kan tahi cicak kat kaki. Tapi kalau dah sembahyang, tengok ada tahi cicak. Macam mana? Sembahyang semula? Sembahyang dapat pahala 2 kali ganda. Tak payah. Ya? Tahi cicak tu dimaafkan. Kecuali kalau banyak sangat. Tengok kat kaki ada 10 tahi cicak. Basuhlah. Ya? Dia banyak sikit pun lama berbeza kadarnya. Tapi secara uruf lah, kalau kita tengok takat 1, 2, 3 is okay. Ya? Tapi kalau dah lebih daripada itu, banyak sangat tu kena basuh lah ya. Tapi jarang berlaku lah, biasa 1 je tahi cicak ni pun. Ya. Kemudian next nanti kita masuk ni lah. Saya hurai balik lah ya. Mutawassithah, mughallazah dan mukhaffafah tu secara lebih terperinci sikit. Najis ni tak sulit sangat. Cuma dia ada benda-benda yang khilaf lah, macam darah ya. Najis ke tak najis, itu menarik juga yang tu. Lain tak ada apa lah kot. Lain dia very straight to the point. Ya. Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Tak ada soalan? Tak nak tanya pasal mandi safar? Tak payahlah, ada ramai orang jawab dah pun. Saya rasa setakat itu dulu. Aku la qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita atas kafarah dalam surah Al-Asr.